Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini saya akan mempertahankan tajuk kerjaan saya, iaitu pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual terhadap kesejahteraan psikologi dalam kalangan klien di Pusat Kaunseling Negeri Pahang. Okey, saya Muhammad Lokman Bersafi bersama penulis kajian ini tu Fatimah Wati Alim, Nurul Haza Abdullah dan Nur Syahira Ibrahim. Okey, tengok latar belakang kajian. Kecerdasan psikologi adalah kemampuan seseorang untuk mencapai tahap kesihatan dan kesejahteraan diri yang optimum merangkumi fizikal, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk mencapai kehidupan yang berkualiti di dalam masyarakat. Menurut model RIF 1989, terdapat 6 domain yang diutarakan, iaitu pertama adalah penerimaan diri yang merujuk kepada sikap positif terhadap diri sendiri. Kedua, iaitu hubungan positif dengan orang lain, iaitu hubungan yang baik di sekeliling mereka ataupun individu tersebut. Yang ketiga adalah autonomi, iaitu boleh membuat keputusan sendiri. Yang keempat adalah penguasaan persekitaran, di mana individu tersebut boleh menguasai ataupun keselesaan dalam persekitaran mereka. Yang kelima adalah matlamat hidup, di mana seseorang itu ataupun individu tersebut memiliki matlamat hidup ataupun tujuan hidup, cita-cita dan sebagainya lah. Dan yang keenam adalah perkembangan diri, di mana individu-individu tersebut mampu untuk melihat perkembangan dalam diri sendiri. Okey, sebenarnya penyataan masalah, isu kecerdasan psikologi ini semakin meningkat ketika dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, di mana menurut sumber kesihatan Malaysia mendapati isu kesihatan mental meningkat 2 kali ganda berbanding pada tahun 2020 yang mencatatkan skor sederhana iaitu julat 7.1, iaitu laporan KPN 2020 lah. Okay, isu kesihatan mental ni berpunca daripada individu yang pertamanya diberhentikan kerja musim pandemik kan. Kedua, dikurangkan gaji. Yang ketiga, perniagaan semakin merosot. Khususnya kematian insan yang tersayang dan masalah kewangan lah semasa pandemik. Okay, kesannya kepada individu tersebut mengalami kesukaran membuat keputusan yang rasional, rasa terbebang dan tidak berminat untuk berkongsi dengan orang lain dan seterusnya. Menurut kajian terkini membuktikan kesejahteraan psikologi ini berupaya untuk ditingkatkan dengan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Contoh kajian oleh Melly dan rakan-rakannya 2019 dan Fraser dan rakan-rakannya 2019. Okay, melihat kepada situasi ini, keperluan pendekatan kaunselor ataupun pendidik dan juga pemimpin organisasi akan pentingnya peranan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi. Maka kajian mengukur peranan kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan kesejahteraan psikologi harus dijalankan. Okay, berarti kajian ini adalah untuk mengukur peranan kesejahteraan spiritual sebagai pemboleh ubah pengantara penting dalam hubungan di antara kecerdasan emosi dan kesejahteraan psikologi. Seterusnya, tengok metodologi kajian. Sampel kajian, jumlah edaran adalah 100 responden. Jumlah yang terkumpul adalah 83 lah data yang diambil. Okay, teknik persepakalan adalah teknik bertujuan. Dan instrumen kajian adalah soal sidik. Reka bentuk kajian, keratan rentas dan lokasi kajian adalah di Pusat Kaunseling Pahang lah. Okay, data analisis melalui Smart PLS 3.3. Sebenarnya keputusan kajian, hipotesis pertama, kecerdasan emosi dengan kesejahteraan psikologi, dilihat hubungannya adalah
disokong dan hipotesis ni adalah diterima. Kedua adalah hipotesis kedua, kecerdasan emosi dengan kesedaran spiritual, di mana terdapat hubungan yang signifikan dan positif, dan hipotesis ini diterimalah. Dan hipotesis yang ketiga iaitu pengubah perantara, iaitu kecerdasan spiritual menjadi pemboleh ubah perantara di antara kecerdasan emosi dengan kesedaran psikologi, di mana hubungan ni adalah disokong dan juga diterimalah, maksudnya hubungan yang positif lah ketiganya. Okey, penjenengan kesimpulan melalui aplikasi kajian terdahulu, itu melalui teori, kajian terdahulu memfokuskan kepada hubungan yang langsung. Mungkin hubungan antara kesejahteraan dengan psikologi dengan kecerdasan emosi. Okey, kalau melihat kajian terkini memberi penekanan terhadap hubungan yang tidak langsung, contohnya memasukkan pemboleh ubah perantara. Okey, kedua, pematlakan kaedah penyelidikan di mana kajian terdahulu menguji korelasi berdasarkan pemboleh ubah secara umum. Kajian terkini menguji korelasi berdasarkan pemboleh ubah secara terperinci. Okey, yang ketiga adalah pengamal, iaitu konseptual dan metodologi. Kajian terdahulu memberi dapatan kajian umum, dan kajian terkini dapatan lebih khusus mengadaptasikan pendekatan kecerdasan spiritual bagi penambah baik penguasaan sesi konseling di pusat konseling. Okey, limitasi kajian hanya berfokus kepada perhubungan secara umum sahaja, menggunakan kaedah keratan rentas, sampel kajian menggunakan kaedah persepsi dalam pertujuan, dan mengukur persepsi keseluruhan responden tanpa mengambil kira perbezaan latar belakang mereka. Okey, untuk cadangan kajian akan datang, lebih kepada mengukur dan menguji elemen-elemen khususnya dalam setiap pemboleh ubah kajian. Seterusnya menggunakan kaedah longitudinal, kemudian menggunakan teknik perseptualan rawat berlapis, dan seterusnya mengubah sesuaikan dan penambahbaikan terhadap model konseptual kajian. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.